Main muzik dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam kepada semua yang menonton live Facebook pada malam ini bersama dengan saya Syarul Shiro. Ya, dan saya Aceh. Terima kasih kepada anda semua yang hadir di live pada hari ini. Banyak benda yang kita nak kupaskan ya Syarul ya. Ya betul Aceh. Terutamanya kita nak kupaskan tentang isu-isu semasa hari ini yang kita tahu ialah kita menghadapi krisis pandemik COVID-19. Kebanyakannya je peniaga-peniaga je yang sangat terkesan hari ini daripada berbagai sektor hari ini yang terkesan. Tapi sebelum kita mulakan program ni sebentar lagi, kita mohon kepada anda semua untuk share. Boleh. Betul, sebab apa benda ni sangat-sangat penting untuk diberitahu. Banyak input-input dan juga perkara-perkara yang patut anda semua tahu. Jadi bukan anda saja nak tahu, anda kena sebarkan kepada semua orang supaya semua orang tahu apa yang pentingnya menjadi orang-orang Johor berada di Johor. Ya, terutama anak muda Johor hari ini, cik. Sebab tu program kita Suara Anak Muda Johor kan. Jadi okey, kita dah banyak komen je. Dah banyak komen daripada Ahmad Zahid, Waalaikumsalam. Hairul Amin Said. Ramai lagi yang dah komen. Jadi korang semua boleh tinggalkan komen juga. Jangan malu-malu untuk tekan komen dan juga tekan share. Kan, sebab malam ini kita berbual ni bukan berbual kosong je. Memberi manfaat kepada yang melihat, terutamanya di negeri Johor je. Betul. Anda semua dapat lihat sekarang ni yang tengah live ni saya dan juga angkasawan negara iaitu Syarul Shiro. Kalau dapat lihat tengok depan dah macam angkasawan dia tu. Angka dah betul sawan kat dia tu. Malam ni je kita santai je kita santai kan. Kita berbual-bual dalam keadaan santai. Semoga lisan yang kita tuturkan pada malam ini memberi manfaat kepada anda semua yang menonton 100 lebih ni. Teruskan share. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Teruskan share. Dan Cik, ni macam mana Bumblebee kau dekat Seramat? Okey? Alhamdulillah setakat ni okey. Dan di sini pada hari ni bukan saja kosong-kosong. Saya hari ni saya nak jual bantal sebenarnya. Okey, bantal ni sebenarnya saya ada peluang. Saya rasa saya boleh ambil peluang ni. Kan? Jadi tolong share sebab saya selepas ni, habis daripada ni saya nak jual bantal. Ya. Cik, kalau nak jual hari ni, kalau kita nak jual produk ataupun kita nak mulakan bisnes hari ni, yang paling penting adalah marketing. Malam ni juga kita nak bagi tahu bahawasanya ada bantuan dari marketing juga daripada Kerajaan Negeri Johor. Bukan jual macam itu. Dah makin menaik kita punya viewers 131. Terima kasih Syah Muhammad Arif, terima kasih MP Adil, terima kasih semua. Semua kena start komen-komen. Adakah anda semua dah bersedia? Kita tanya cik, diorang dah bersedia ke nak menonton sebelum kita mulakan program ni? Saya rasa diorang cukup bersedia sebab diorang belum bersedia untuk share je tu. Sebab diorang mungkin tak nampak lagi apa yang perlu kita share. Jadi tolong share secepat mungkin dan naikkan sebanyak mungkin orang-orang Johor ataupun orang perantauan Johor yang berada di luar sana. Mungkin diorang nak tahu kan. Kita pun seronok juga kalau diorang nak tahu. Mana tahu dia buat keputusan nak balik ke Johor semula. Ya betul kan. Mungkin diorang orang kata bernapsu balik ke Johor kerana Johor hari ni banyak bantuan-bantuan cik. Cuma kita yang tak tahu. Mungkin sekarang ni diorang tengah buntu. Jangan buntu, kami akan bantu. Daripada ni Azwan Zulkifli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Syarul. Syarul dia bagi salam. Aceh tak? Kenapa baca komen yang itu? Okey, share. Teruskan share. Teruskan wawakan tentang program Suara Anak Muda Johor pada malam ini. Okey je? Okey, baik. Ayo kita mulakan. Bismillah. Dah bersedia? Semua dah bersedia? Saya dah bersedia, Aceh dah bersedia dan penonton-penonton semua dah bersedia? Kalau dah bersedia je. Kalau dah bersedia, jom kita mulakan program Suara Anak Muda Johor sekarang.
Okey, alhamdulillah. Itu dia montaj kita yang sangat orang kata apa, sangat ceria, sangat happy hari ni kan. Kita tahu hari Betul. ni walaupun montaj tu happy tapi saya faham perasaan orang-orang Johor terutamanya hari ni dengan krisis pandemik COVID-19 hari ni Cik yang Hmm. betul-betul banyak kesannya Cik. Betul lah Rul. Habis kadang-kadang dia orang pun tak tahu mana salu-galu, mana cara-cara untuk mereka supaya dibantu oleh badan-badan yang berada di Johor ni. Dan hari ini kita akan bagi tahu kepada anda semua, inilah program yang nak bagi tahu apa input-input penting kepada anda supaya anda boleh dibantu oleh Yep. kami, insya-Allah. Betul, bukannya kami saja tetapi hari ini kita ada 2 orang panel yang sangat mantap pada malam ini untuk memberi tahu tentang bantuan-bantuan dan cara macam mana nak dapatkan bantuan daripada kerajaan negeri Johor, Cik. Orang ni pasti paling penting dan ayuh kita bersama-sama kita nak mulakan ataupun kita ada benda lain yang perlu kita mulakan. Tidak, perkenalkan siapakah yang akan menjadi panel untuk program Suara Anak Muda Johor pada malam ni, Cik? Baik, sudah bersedia semua saya nak perkenalkan ni? Saya nak Ya. perkenalkan betul ni? Betul. Baik, orangnya sangat-sangat berwibawa. Jadi kita perkenalkan panel kita yang pertama iaitu Haji Farizal, iaitu pengarah IDO Johor. Ya, tepuk tangan. Dan juga kita ada Yang Berhormat Dato' On Hafiz bin Ghazi, Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Belia dan Sukan Negeri Johor. Apa khabar, Tok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Haji. Sihat Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tok, apa khabar, Tok? Sihat, Tok? Alhamdulillah Arul. Okey, terima kasih sudi host program pada malam ini. Alah, saya tak pandai sangat YB. Saya tak Syarul yang pandai. Saya macam tu je. Dua-dua pandai lah. Allahu Akbar. Haji ni seorang yang merendah diri kan, Tok Haji. Okey. Baiklah, topik kita pada malam ini, jangan buntu, kami bantu. Hari ini kalau kita tengok situasi hari ini dengan krisis COVID-19 hari ini yang mengakibatkan ekonomi kebanyakan daripada kita semakin down kan. Lepas tu ada yang diberhentikan kerja dan pelbagai lagi efek daripada pandemik COVID-19 ini. Dan ya, ramai yang tengah bermuram durja hari ini, Cik. Ramai yang sedang bermuram durja kan. Tapi serius hari ini aku nak bagi tahu sebenarnya kerajaan negeri Johor banyak bantuan-bantuan melalui Institut Dato' On dan juga agensi-agensi sedia membantu mereka semua yang terkesan akibat pandemik COVID-19 ni. Betul je? Betul. Kan. Dan pada hari ini juga kita nak bagi tahu kepada semua ada sahaja salu-galu dan juga cara untuk anda dibantu. Jadi malam ini kita akan bagi tahu anda kita ada 2 orang panel yang sangat-sangat penting untuk memberitahu kepada anda semua bahawanya anda boleh dibantu dengan benda-benda yang kita nak bagi tahu hari ini. Baik, tapi sebelum tu jom kita tengok VT topik kita pada minggu ini, Cik. Roll VT. Bermula pada awal tahun 2020, Malaysia telah dikejutkan dengan satu pandemik yang cukup luar biasa, iaitu pandemik COVID-19 yang telah mengakibatkan kesengsaraan bukan sahaja kepada rakyat Malaysia namun seluruh dunia. Akibat daripada krisis ini, banyak perniagaan yang telah terjejas. Rakyat hilang mata pencaharian. Norma baru telah diperkenalkan dan pelbagai lagi yang terpaksa rakyat Malaysia hadapi. Namun, yang lebih menyedihkan apabila ada perniagaan yang terpaksa gulung tikar. Dengan keprihatinan kerajaan negeri Johor yang mendengar rintihan rakyat, bantuan demi bantuan disalurkan kepada rakyat negeri Johor. Akan tetapi, masih ramai lagi yang tidak tahu mengenai bantuan-bantuan dan cara bagaimana bantuan tersebut disalurkan oleh kerajaan negeri Johor. Kepada mereka yang tidak tahu bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan daripada kerajaan negeri Johor, saksikan Suara Anak Muda Johor. Tadi VT tentang topik kita pada malam ini, kalau kita tengok banyak ialah akibat krisis pandemik COVID-19 ini banyak kedai-kedai yang hampir gulung tikar dan
ada juga yang dah gulung tikar, Cik. Macam Banyak. Bumblebee kau dekat Segamat. Ada terkesan ke, Cik? Alhamdulillah kita tak berniaga tikar. Kita tak berniaga tikar, tapi terkesan daripada sale tu sendiri sebab bila pandemik orang tak boleh nak keluar, orang tak boleh nak dine in atau sebagainya. Jadi kita kena gunakan inisiatif untuk rumah ke rumah sebab kadang-kadang Food Panda ataupun penghantar-penghantar makanan ni dia tak sampai ke radius yang sepatutnya, radius yang besar. Jadi kita terpaksa gunakan cara yang lain lah untuk kita sampaikan benda tu dan meningkatkan sale masa pandemik. Itu salah satu cara lah. Tapi mungkin pada hari ini boleh disolutionkan, apa benda diselesaikan. Okey, Haji Farizal, sebenarnya Institut Dato' On ramai yang terutamanya di negeri Johor tidak, orang kata apa, tidak tahu lagi sebenarnya apakah bantuan-bantuan daripada IDO ataupun diorang tidak, orang kata apa, tidak tahulah apa itu IDO sendiri. Silakan Haji Farizal. Betul. Okay. Terima kasih kepada Encik Syarul dan Aceh. Izinkan saya memberikan penjelasan mengenai kedudukan IDO. IDO ini dulu ni dikenali sebagai ikhlas, di mana pada 1 Januari 2021 telah dijenamakan semula kepada Institut Dato' On. Jadi ringkasan kepada Institut Dato' On ni adalah IDO. Dan fungsi dan peranan IDO ni diperkasakan untuk menjalankan 4 fungsi utama, iaitu persidangan dan latihan kepimpinan kepada pelbagai peringkat masyarakat. Yang keduanya adalah platform untuk tokoh dan pemimpin Johor. Dan ketiga, mengumpul dan menyelaraskan maklumat belia untuk negeri Johor. Dan seterusnya, penyelidikan berkaitan kepimpinan dan pentadbiran. Itu adalah fungsi yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dan untuk tahun 2020, tahun lepas, pelbagai program telah dilaksanakan, di antaranya JYDE iaitu Johor Youth Digital Entrepreneurship, SVLP iaitu Southern Volunteer Leadership Program dan Youth Engagement. Jadi tahun 2020 ni agak aktif. Sebelum PKP pelbagai program dilaksanakan. Tapi memandangkan PKP telah diperkenakan oleh kerajaan di mana kita terjejas oleh COVID-19, jadi banyak program yang kita laksanakan, kebanyakannya secara maya sajalah. Okey, itu penjelasan secara asasnya apa dia IDO. Jadi yang antara program ni, cuma saya nak tanya, ramai yang tak tahu di IDO ni ada ke bantuan-bantuan untuk disalurkan kepada mereka yang terjejas akibat COVID-19 ni, Haji? Untuk bantuan secara direct kita memang tidak sediakan, tapi kita sebagai penyelaras maklumat kepada agensi-agensi, di mana satu program telah kita adakan iaitu Sarjana Talk. Jadi IDO ni dia memandu, memandu Kita ni macam steering lah. Steering lah. Steering. Faham je? Dia macam steering. IDO ni macam steering untuk bawa kita ke agensi yang boleh membantu, terutama di negeri Johor je. Maksudnya dia tahulah mana salur galur. Okey, kalau awak buat bahagian ni, ini yang boleh bantu. Yang awak bahagian ni, yang benda ni boleh bantu. Macam tu. Ya, pandai pun Cik. Tetapi untuk soalan untuk YB Dato' On, kita panas sikit Cik. Sebab apa, kita ni nak dengar keluhan daripada rakyat negeri Johor, terutamanya anak muda negeri Johor, tentang kluster yang kita akan bicarakan pada malam ini, iaitu kluster modal insan, kluster keusahawanan dan juga kluster agriculture, pertanian. Jadi kau pun tak tahu je? Iyalah, nak tahu lah juga ni. Okey, kalau nak tahu, ini dia, kita akan mulakan kluster pertama modal insan tu. Soalan yang panas daripada anak muda ni, soalan melalui video yang kita telah rakamkan. Jom kita tengok VT soalan untuk
modal insan. Saya Muhammad Razif bin Jaafar selaku pengasas Kicap Serbaguna Ajiha berasal dari Keluang Johor. Setakat ni saya tidak pernah lagi mengikuti seminar ataupun training di luar sana kerana kadang-kadang training dan seminar di luar memerlukan kadar bayaran tertentu. Sekarang ni saya hanya mengusahakan secara kecil-kecilan dan juga saya online. Dan di mana saya perlukan satu guideline untuk mempromosikan kicap saya untuk pergi lebih jauh. Mungkin daripada badan kerajaan ataupun mana-mana pihak yang boleh membantu saya daripada segi branding, promosi, marketing. Maklumlah perniagaan perlukan ilmu. Di mana jika tiada ilmu saya tidak boleh untuk pergi lebih jauh setanding dengan produk-produk yang lain. Ya, itu dia tadi seorang peniaga kecil-kecilan yang hari ini dia ada produk tetapi kau pun tahu kan dalam perniagaan apakah yang paling main sekali, paling utama sekali? Apakah dia? Marketing is the best. Kau kena best dalam marketing, makanya produk kau akan meletup-letup Tetapi ada ke bantuan-bantuan seperti itu, seperti anak muda tadi suarakan kepada Dato' Onn Hafiz? Silakan Dato' Onn Hafiz. Okey, terima kasih Rul atas perkongsian tadi. Cuma saya sebelum tu saya nak tambah sikit apa yang disebut oleh Tuan Haji Farizal tentang bantuan-bantuan di peringkat kerajaan negeri. Saya nak kongsi dengan kawan-kawan malam ini. Sebenarnya dari segi peruntukan yang ada yang diberikan melalui kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat. Kalau kita jumlahkan untuk belia Johor saja melibatkan anggaran 217 juta ringgit. Banyak tu. Dan bantuan yang disalurkan ni Rol, dia melibatkan 23 agensi. Ada 23 agensi. Ini yang Tuan Haji Farizal sebutkan, di mana Institut Dato' Onn memainkan peranan untuk memperincikan satu persatu apa insentif-insentif yang ada di peringkat kerajaan negeri dan juga pusat. Dia memudahkan anak-anak muda untuk tahu apa bantuan yang ada. Jad, nak tanya, sound system okey boleh dengar Baik. Okey, alhamdulillah. Boleh ke penonton boleh dengar ke? Kalau boleh dengar thumbs up. Penonton boleh dengar tak sound daripada perbualan kami malam ini? Okey. Dan sebelum saya menjawab soalan BT tadi, Rol, saya pun nak kongsi secara amnya kerajaan negeri di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan di peringkat belia kita didaungi oleh Duli Amat Mulia Tengku Mahkota Johor yang tahu bahawa kita ada program malam ini dan beliau menyampaikan salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di peringkat kepimpinan tertinggi negeri, mereka sangat risaukan dengan pandemik yang melanda negeri Johor ni. Satu dunia dan negeri Johor. Dan sebab itu, kalau awak kekurangan minyak, tak ada beras kat rumah di setiap daerah kerajaan negeri bagi RM800,000 untuk setiap daerah beli bekalan makanan. Ini untuk pastikan bahawa tak ada bangsa Johor, keluarga di Johor yang kelaparan. Itu objektif yang Yang Amat Berhormat Menteri Besar sasarkan. Itu satu. Keduanya, dari segi bantuan juga adalah bantuan bakul makanan di mana 1,000 volunteers bergerak untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan bantuan. Ini diketuai oleh pihak berkuasa tempatan masing-masing di daerah masing-masing. Jadi bantuan makanan ni Rol sentiasa ada insya-Allah. Itu menjadi keutamaan sebab kita tahu rakyat tengah susah. So itu dari segi bantuan-bantuan
gubuk makanan, gubuk rezeki dan bakul makanan. Pada masa sama, wakil-wakil rakyat pun kena mainkan peranan lah, Cik. Betul. Sebab itulah amanah dan tanggungjawab yang diberikan kepada kita, dan alhamdulillah sekali lagi Yang Amat Berhormat Menteri Besar bagi peruntukan kepada kami, wakil-wakil rakyat, untuk buat servis kepada mereka yang memerlukan dalam saat genting ini. Ya. Pada masa sama, ada juga bantuan-bantuan one off. Cik, kau jual tikar je? Tak. Tadi kau cakap kau jual tikar? Pasal gulung tikar tu, saya tak Oh, gulung tikar. Bukan jual tikar. Apalah Syarul. Jadi apa nama, ada bantuan one off kepada mereka yang kehilangan pekerjaan. Oh. Selain daripada bantuan daripada kerajaan pusat, kerajaan negeri memperuntukkan RM500 kepada setiap yang hilang pekerjaan. Tambahan daripada bantuan bakul makanan dan sebagainya, ada bantuan RM1 juga, insya-Allah. InsyaAllah. Dan untuk mereka yang berada dalam golongan B40 juga, Rol, Cik, ada bantuan one off RM500 juga. So mereka yang tersenarai dalam e-kasih pun dapat bantuan RM500. Tak cukup dengan itu, memahami keluhan rakyat, setiap penjaga pasar malam, pasar pagi, pasar tani, penjaja di negeri Johor ni pun mendapat bantuan one off RM500. So, Cik nampak Nampak. Yang hilang pekerjaan dapat bantuan. Yang dalam golongan B40 dapat bantuan. Penjaja, peniaga dan sebagainya pun dapat bantuan. Jadi ini saya anggap sebagai satu langkah yang cukup baik yang dibuat oleh kepimpinan negeri untuk membantu mereka yang berada dalam kesusahan. Dan saya tahu, memang kita tahulah mungkin amount itu kecil, Rol, tetapi untuk ramai keluarga RM100, RM200 ni dalam keadaan ini amat bermakna, dan insya-Allah dapat membantu mereka lah. Kita doakan supaya bantuan-bantuan yang sedikit ni dapat meringan sedikit kan, Cik, Cik dengan Syarul. Stres yang dilalui oleh individu inilah. Kita doakan yang terbaik. So itu dari segi general Cik dan Syarul, bantuan-bantuan yang disalurkan oleh kerajaan negeri direct kepada rakyat Johor. Dan pada menjawab soalan sahabat kita yang jual kicap tadi siapa nama dia, Ron? Ajib. Saudara Ajib, dia buat kicap tapi dia tak tahu macam mana dia lah bantuan dari segi marketing ke, ada ke bantuan-bantuan. Sebab apa, Tok, dalam perniagaan yang paling utama adalah marketing, Tok. Marketing kita baik kan, kita pun tahu kan, Aceh pun tahu dalam perniagaan kos yang paling besar adalah marketing. Kan, kalau nak buat marketing, video dah berapa kan, macam mana lagi nak review, terutama artis macam Aceh, nak bagi produk untuk review pun RM3,000, RM4,000 tu sekali post kat IG. Betul. Kenapa betul, YB? Betul, tak. Tapi kawan tengok awak makin handsome lah, Cik. Semenjak duduk kat rumah ni makin handsome, Cik. Itu je marketing yang ada, YB. Itu marketing yang saya ada. Alhamdulillah. Jadi tu ada ke bantuan marketing macam ni, Tok? Okey, dia saya seperti yang saya sebut tadi, Rol, ada banyak agensi yang membantu anak-anak muda. Dan saya kena promote agensi yang bawah saya dulu, iaitu Institut Dato' On, di mana pengarahnya Tuan Haji Farizal. Kita pada hari Sabtu ni akan buat satu program marketing bersama Najib Asadok. Bermula pada jam 8.30 pagi. Jadi saya galakkan pergi ke Facebook
Institut Dato' On ni dapatkan maklumat tentang macam mana nak daftar dan sebagainya. Tapi tu Najib Bayaran- Razak memang mahal tu. Oh, tapi program ni pendaftaran, kita minta iuran pendaftaran RM10 je, Rod. Okay, Lepas tu tak ada cas tambahan. tak ada. Sebab Serius ini program ini ditanggung oleh kerajaan negeri. Tuan Haji Farizal bermurah hati untuk membayar program yang baik ini untuk anak-anak muda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Eh, tu. Ini bukan duit kocek IDO, ni duit kerajaan negeri. Kita Ayolah, beri ruang kurang, kepada Ji. anak muda. Anak muda Kurang. bagi yang berminat untuk buat marketing, bukan hanya secara fizikal, boleh buat secara maya, boleh belajar macam mana cara nak kata orang nak menjual secara dalam Facebook dan sebagainya. Alhamdulillah. Baik Ji. So anak-anak muda dapat belajar lah daripada Sifu Marketing Johor. Najib Asadok pun anak muda daripada Johor. Selamat. Berasal daripada Benut. Benut. Dia orang Bugis Rol. Yang main-main. Jadi dia akan berkongsi sedikit pengalaman dan juga ilmu tentang marketing ni. So ini adalah satu usaha antara IDO dengan SMI dan juga PUJB. SMI, PUJB ni pun agensi kerajaan bawah kerajaan, agensi kerajaan negeri. Di mana kita bergabung tenaga untuk menjayakan program ni insya-Allah. Saya tengok dah register pun dah dekat 1,000 orang dah, Ron. Alhamdulillah. Program ni Alhamdulillah ramai anak-anak muda yang nak bersama dalam program yang baik ini. Walaupun pelajar-pelajar universiti pun, kita tengok ramai yang berniaga daripada universiti pun. Betul. So just because you're studying, that doesn't mean kita tak boleh berniaga, you know. Ramai je anak-anak muda yang boleh mencari pendapatan secara online. Sekarang ni dalam norma baru ni, hala tujunya ialah digital economy ataupun online business. Jadi kita nak pastikan anak-anak muda di negeri Johor ini, ada ilmu pengetahuan yang cukup baik dan cukup mantap untuk bersaing dengan anak-anak muda di tempat lain. Betul. So Betul. itu melalui Institut Dato' On. Dan kemudiannya kita ada juga program-program yang dibuat oleh contohnya IRDA. IRDA je tahun ini ada peruntukan sebanyak 1.5 juta, Rol. Di mana dia buat financial training, dia buat consultancy, branding dan marketing. So IRDA is another agency di bawah kerajaan pusat yang melaksanakan program-program training. Dan saya juga nak kongsi ada lagi satu yang menarik ni. Ini kalau kau dengar ni, Rol, mesti kau suka, Rol. Apa dia tu? Kita sedia maklum ramai yang mencari peluang-peluang pekerjaan juga pada masa sama. Jadi antara agensi kerajaan negeri yang memainkan peranan yang cukup penting tentang reskilling and upskilling ialah Unit Strategic Modal Insan Johor ataupun lebih dikenali sebagai SMI. Okey, saya kongsikan beberapa training yang dia ada. Satunya ialah training untuk mechanical fitter. Mechanical fitter ni ialah satu technical program di mana mereka melatih anak-anak muda untuk bekerja dekat belah-belah penggerak. Dalam sektor oil and gas. Training dia hanya 20 hari. 20 hari? Okey. Lepas 20 hari, awak dapat certification daripada UK tu sini. It's a UK punya body. Dan gaji campur allowance cecah 3,000 sebulan. Permintaan confirm ada.
Itu saya dah check secara peribadi. Uh-huh. Cuma requirement minimum SPM. Wow. Oh. So ini antara program-program reskilling dan juga upskilling yang dibuat oleh SMI. Lepas tu dekat Tanjung Pelepas, Rol, saya difahamkan, Cik, ada program di mana mereka melatih orang untuk bekerja di port, dan kerja tak susah pun. Dia kerja dia menjaga kontena dan buka dan tutup pintu kontena. Oh. Itu pun ada training dan memang ada peluang di sana dari segi permintaan pekerja-pekerja. Gaji minimum campur allowance pun dalam RM2,000 hingga RM3,000 sebulan. What? Ya. What? Come on, Cik. Takkan tak pernah dengar, Cik. Iyalah, kita tak pernah dengar lah, tapi bila dah diberitahu dalam hari ni, barulah saya boleh sampai-sampaikan kat dia orang. Betul. So ini saya Itu terperanjat ikhlas tu. Terperanjat betul. Saya pun itulah, sebab itu kita adakan program macam ni, Rol, supaya kita dapat berkongsi maklumat. Dan siapa yang mendengar di luar sana, sampaikanlah, tekan button share tu supaya kawan-kawan lain pun dapat mendengar apa lagi program-program yang ada di negeri Johor yang dapat membantu saudara-saudara kita, adik-beradik kita yang mungkin memerlukan bantuan dari segi peluang pekerjaan dan sebagainya, training dan sebagainya. So itu dua. Ada lagi satu, Rol, memang menarik ni, Rol. Dia program, kalau saya boleh, saya ada prepare presentation. Nanti slide-slide yang saya sebut ni, saya akan minta pihak IDO untuk berkongsi dengan kawan-kawan. Ada link nanti, insya-Allah. InsyaAllah. Baik. Ada lagi satu program yang dibuat oleh SMI. Okey, program ni dipanggil Pensijilan Tenaga Mahir. Okey. Kalau secara kebiasaannya, kalau you nak sijil kemahiran, Rol, biasa pergi ke mana, Rol? Nak dapat sijil kemahiran? Vocational, Gemara, KPYPJ. Yap. IKTBN dan sebagainya kan? Okey, bawah SMI ada program persijilan tenaga mahir kepada mereka yang dah mula bekerja. Contoh, Rol, kawan dah kerja 3 tahun. Okey. Tapi tak ada sijil SKM. Tetapi melalui program SMI ini, kawan tak perlu pergi kursus apa-apa, tapi ada minimum pengalaman kerja 3 tahun, kawan boleh dapat sijil SKM. Tapi buat report. Bila saya buat report, saya compile report, saya submit kepada SMI, mereka assess, saya boleh sekurang-kurangnya dapat sijil SKM level 2. Serius loh, kawan tak kerja. Itu kan. Maksudnya daripada pengalaman kita kerja, terus diberi tahap 2 untuk sijil tu. Jadi sijil ni penting kenapa? Peluang pekerjaan kalau nak apply ataupun nak dapat nak justify kita punya pay grade kan, nak dapat naikkan gaji, tangga gaji dan sebagainya. Itu pentingnya sijil SKM ni. Jadi SMI tampil ke hadapan untuk membantu warga Johor, membantu dari segi reskilling dan upskilling. Okey, Rol. Yeah, so betul. Itu SMI. Ada lagi satu saya nak share ni pun penting. Ini program daripada EduCity. EduCity Iskandar. Dia ada buat program, nampak? Apa tu? Dia buat program perintis, Rol. Okey.
Okey, so untuk anak-anak muda yang nak cari peluang pekerjaan dan sebagainya, boleh pergi ke EduCity Iskandar, program Perintis Iskandar, di mana diorang bayar anak-anak muda untuk bekerja beberapa bulan dan setiap bulan dia dapat allowance RM1,000. Ada kursus-kursus dan ada guaranteed employment selepas program itu. Maksudnya pergi untuk program perintis tu ada guarantee in terms of employment selepas itu. So ini antara program-program modal insan lah, Rol, yang saya sempat kongsi malam ni. Tetapi percayalah banyak lagi Rol, program-program. Jadi saya minta kawan-kawan rajin-rajin lah pergi ke Facebook Institute Dato' On, tengok apa yang ada di situ. InsyaAllah kalau ada yang menjadi menarik perhatian saudara-saudari, jangan malu-malu untuk bertanya. Apa yang kita boleh kongsikan lagi, kita akan kongsikan lagi insyaAllah. Betul, macam Nisyadin ni daripada komen dia kata macam mana nak buat permohonan peluang pekerjaan dari saluran anak muda nak apply mohon penerangan. Kita dah bagi tahu tadi fungsi IDO adalah seperti steering yang akan membawa anda semua ke punca untuk kita membantu daripada Kerajaan Negeri Johor. Jadi Nisyadin boleh ke Facebook page IDO, dekat sana ada macam-macam bantuan. Dan sebenarnya tadi hampir terjatuh dan terkesima Aceh tadi tentang bantuan-bantuan yang diberitahu. Dan kita pun tak tahu Aceh macam Najib Al-Sadok punya kelas biasa beribu kena bayar, beratus. Tapi satu ni bayar RM10 je. RM10 je untuk belajar marketing daripada Sifu Najib Al-Sadok. Kalau kau pergi kelas dia memang beribu je. Itu salah satu. Sebab lagi satu Rol, saya rasa Najib Al-Sadok pun dia tertarik untuk membantu anak-anak Johor untuk dengan ilmu yang dia ada tu. Yalah, ilmu kalau dia beri memang kalau sampai mati, sampai diguna pakai sampai sudahlah kan. Bagus. Betul. Betul Cik, daripada Najib Al-Sadok, lepas tu daripada Irda, Pengerang tadi, kita tak tahu kita ada peluang untuk kerja di bahagian oil and gas. Gaji starting 3,000. Dekat Tanjung Pelepas ada, daripada Perintis SMI, memang banyak bantuan-bantuan daripada Kerajaan Negeri Johor. Jadi korang semua pergi ke page Institut Dato' On, boleh tengok dekat sana kan. Memang padu Cik. Jadi kita dah modal insan ni, kita dah tahu macam mana kita nak minta bantuan kan. Dengan bantuan B40 dapat 500, peniaga pasar malam dapat 500, yang hilang pekerjaan dapat 500, macam-macam orang kata apa, bantuan daripada Kerajaan Negeri Johor. Tapi ada juga tu ini suara rakyat tu saya kena bagi tahu. Kalau boleh kurang-kurang birokrasi yang ada tu, permudahkanlah urusan orang hari ni kan. Ini Haji Faizal ni daripada komen-komen orang kata permudahkanlah. InsyaAllah. Komen yang mana komen kita terima, tak ada masalah. Cuma kalau dia kata malas kata nak tengok, dia boleh WhatsApp pada online kita. Nanti di akhir rancangan nanti kita beritahu nombor WhatsApp. Yes. Okey, baiklah. Jadi kita dah tutup kluster modal insan Cik. Kita nak dengar suara anak muda Johor daripada kluster keusahawanan. Banyak masalah diorang Cik, macam kau usahawan dan tentu masalah Cik kan. Ini sangat menarik, rasanya jangan melengah lagi, kita bawakan soalan tu. Dan budak tu, mana budak tu? Jom kita tengok VT ni. Okay, nama saya Amin. Saya dari Suki kategori Dessert Cafe. Saya menjual Japanese dessert food di Ngepot Cabin. Secara jujurnya, dengan keadaan pandemik yang berlaku ni, dengan tempoh lockdown, kita ada PKP, PPN apa benda semua, sale semua peniaga-peniaga F&B saya rasa memang sangat-sangat terkesan. Sebab kami dapat beroperasi hanya untuk take away dan delivery saja. Bagi pendapat saya, sekiranya ada bantuan one-off ataupun geran-geran yang dapat ditawarkan oleh pihak kerajaan kepada peniaga-peniaga F&B macam saya ni, sekurang-kurangnya dapat meringankan sedikit beban yang kami pikul pada hari ini. Yap, itu dia tadi tentang rintihan usahawan kita hari ini, dan kebanyakannya Datuk Haji,
orang-orang muda kita kan yang berniaga penjaja kecil, berniaga burger. Kita tahu orang muda kalau berniaga memang berniaga burger kebanyakannya, berniaga bubur ayam, berniaga apa ni yang sekarang tu yang bulat-bulat tu apa? Takoyaki. Takoyaki. Dan berniaga macam tu lah. Jadi hari ni diorang terkesan. Betul macam Aceh pun bukanlah peniaga-peniaga kecil tapi dah besar dah perniagaan dia, Bumblebee. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi Tok, daripada rintihan diorang ada ke bantuan one off ataupun untuk keusahawanan ni? Ada apa-apa lagi tak bantuan yang diberikan oleh Kerajaan Negeri Johor tu? Baik Rol, seperti yang saya sebut tadi, bantuan one off tu yang RM500 tu lah yang diperuntukkan oleh Kerajaan Negeri. Tetapi saya pun nak kongsi, ada satu agensi di bawah Kerajaan Negeri Johor yang dipanggil PUJB. PUJB ni ada bantuan yang dipanggil Grant Orang Lokal. Grant Orang Lokal. Gold. Gold. Dan dia membantu dari segi membeli bantuan peralatan dan mesin maksimum RM10,000. Jadi untuk usahawan-usahawan muda kita yang berniaga, yang perlukan bantuan modal dari segi grant dan sebagainya, ini satu-satunya agensi Kerajaan Negeri dipanggil PUJB yang membantu anak-anak muda untuk beli barang-barang ini. Okey. Keduanya Rol, ada juga bantuan-bantuan one off dalam lingkungan RM500 hingga RM2,000 yang diperuntukkan oleh PUJB untuk membantu usahawan-usahawan ini. Jadi saya syorkan saudara-saudara yang dengar tentang, nak tahu lebih tentang program ini, boleh pergi ke Facebook IDO, Institut Dato' On, ataupun berhubung direct dengan PUJB. So itu dari segi grant. Lagi satu role saya nak kena kongsi ialah agensi Tekun. Tekun role dia bukan berkonsepkan grant tetapi lebih kepada loan. Short term loan, tetapi interest rate Tekun adalah yang terendah di Malaysia, insyaAllah. Dia paling, tak salah saya 4% je Rol. Dari segi interest rate setahun. Jadi ini antara alung yang paling baik di Malaysia. Cik, kau janganlah gelak kat aku, Cik. Itu kata-kata mudah lah untuk orang faham, betul tak? Alung nak tolong. Alung nak tu. Ni Alung yang menolong. Okey. Rol, tapi Rol, Alung ni dah lah bagi interest rate paling murah, rendah. Lepas tu nak bantu pun paling mudah. Ini yang kita nak dengar. Okey. Antara program yang menarik yang dia ada Rol, ialah program yang dipanggil Product Spin. Bukan spin yang viral tu. Bukan. Dia spin ni dipanggil skim pembiayaan informal. Ingat product spin. Dan yang memohon ni tak perlu ada pendaftaran dengan SSM. Senang betul. Ya. Cuma amount dia pada peringkat permulaan ni rendah, RM1,000 hingga RM5,000. Ini galakan yang dibuat oleh kerajaan untuk membantu anak-anak muda masuk mencuburi bidang perniagaan. Jadi mereka yang tak ada modal dan sebagainya, kau memang peniaga, yalah besar-besar, orang besar kan. Apa tu? Bisnes juta-juta. Allah tapi sebelum kau nak masuk bisnes juta-juta, kita ambil setapak demi setapak, betul tak Betul. Berdengkit-dengkit. Ini bantuan awal untuk mereka modal lah, nak buat modal
antara 1,000 hingga 5,000 ringgit. Dan seperti yang saya sebut 4% a year lah interest rate. So itu produk pertama yang saya nak kongsi. Produk kedua, ini lebih yang kepada mereka yang lebih established. Kalau perlukan bantuan modal, nak dapatkan loan, jumpa Along bernama Tekun. Okay. Dia punya amount yang boleh dibantu antara RM10,000 hingga RM100,000. Again, dia punya interest rate tetap lagi 4%. Rendah. Itu dalam program spin juga tak? Ron, kau tulis nota ni macam kau nak ambil loan esok ni, Ron? Tak, saya terkesima kan sebab saya nak bagi tahu orang, saya nak wawarkan kepada semua orang ini bantuan-bantuan. Nampak Aceh pun dah mula menulis satu. Itu tadi spin. Tadi ini spin, ini pantun. Oh, tadi spin. Baby, itu dalam program spin juga ke? Ya tak? Tak. Ni skim Tekun Niaga. Okey, ada yang nombor 3. Ini menarik untuk pelajar-pelajar universiti yang ada diploma dan juga ijazah. Ini khas untuk mereka, ada bantuan usahawan siswazah. Okey. Bantuan ataupun loan yang dia boleh ambil up to RM50,000, Ron. Huish. RM50,000. Ini sekali lagi bantuan ataupun encouragement yang kerajaan nak bagi kepada pemegang-pemegang diploma dan juga ijazah untuk berniaga. Tak semestinya kita perlu bekerja dengan wang sentiasa. InsyaAllah dengan bantuan modal ini, mereka dapat berniaga dan mengembangkan perniagaan yang mereka nak buat tu. InsyaAllah. So saya tengok role dengan kita jangan tengok dekat duit tu je. Kita kena ada ilmu. Maksudnya tadi masa VT1 tu kita provide training, ada ilmu marketing, ilmu technical, financial dan sebagainya. Baru lepas tu pada masa sama ada juga bantuan-bantuan financial ini untuk peniaga-peniaga kita, insya-Allah. Jadi Tok, kalau misal kata ada satu mamat ni lah, duduk dekat katakan Kampung Melayu lah dekat Keluang kan. Mamat ni dia nak buka perniagaan burger kan. Dia tak ada apa-apa, yang dia ada cuma semangat. Semangat nak berniaga dan nak majukan diri dia. Kan? Itu pun kita ada bantuan untuk mulakan perniagaan tu kan. Pergi ke program skim tu. Tak perlu SSM dan sebagainya. Tak perlu SSM? Tak perlu. Jadi terus pergi ke sana je. Kau bagi tahu orang kampung kau je, yang perlu ada adalah semangat perjuangan dalam perniagaan untuk memajukan diri kan. Tak perlu SSM, boleh pergi ke spin tu tadi dapat RM1,000 hingga RM1,500. Betul. Baik. Saya akan suruh budak-budak kampung saya pergi Tekun lepas ni. Betul. Cakap dengan orang yang Tekun nak tolong bukan Along. Baik. Tekun nak tolong bukan Along. Ya, jadi itu dia tadi daripada kluster keusahawanan untuk anak-anak muda terutamanya di negeri Johor. Rebutlah peluang ni daripada Tekun ada, spin ada, macam-macam lagi bantuan-bantuan yang diberikan. One off RM500 untuk peniaga-peniaga yang terkesan akibat COVID ni pun ada juga Engkau pun layak minta RM500. Walaupun dah berjuta. Kau asyik aku je jadikan kau punya ni Yelah, engkau lah. Kita jadikan kau contoh, nanti aku boleh menyusul minta bantuan RM500. Aku jalan dululah. Ya, apa-apa pun korang semua kena rajin pergi ke page IDO, Institut Dato' On. Kat situ diorang akan pacu korang untuk ke destinasi yang korang boleh minta bantuan tu. Betul Haji Farizal Betul. Yeah. Boleh pergi ke website kita pun boleh, pergi Facebook kita pun boleh, pergi Tekun direct pun boleh, tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Ini semua kita semua nak bantu. Jangan buntu, kita bantu Jadi betul, itu kluster yang kedua. Ini kluster yang terakhir kita iaitu kluster agriculture Cuba sebut.
Agriculture ke agriculture? Agriculture. Agriculture. Agree. Do you agree? Man- Agree kan? Mana klusternya? Baiklah, ni kita tengok apa masalah ataupun suara daripada anak muda yang daripada kluster agriculture ataupun pertanian. Jom kita saksikan. Nama saya Muhammad Amir bin Zaidi. Saya berumur 28 tahun. Saya merupakan petani ladang pisang dan keladi serta mempunyai ternakan ayam kecil-kecilan. Saya tak pernah terima apa-apa bantuan. Mungkin YB boleh kongsi cara terbaik untuk saya dapatkan bantuan tersebut. Situasi saya begini, saya ingin berjinak untuk menternak kambing. Di mana saya boleh dapatkan bantuan teknikal dan modal untuk saya mulakan ternakan kambing saya? Dan masalah saya tak cukup modal untuk mulakan ternakan kambing ni. Ya, itu dia tadi. Dia tak cukup modal untuk memulakan penternakan kambing, cik. Ini aku suka, cik, agriculture ni. Sebab apa? Dia melibatkan kita berbakti dengan tanah. Bila berbakti dengan tanah, dia akan mendatang hasil untuk kita, cik. Kau minat, cik, agriculture? Saya minat. Kambing adalah satu perniagaan yang saya sangat-sangat suka lah. Tapi bila budak ni dah bagi soalan tentang tu, kita nak dengar lah. Kan? Macam mana? Kau mesti tak sabar nak tahu bantuan untuk agriculture kan, cik, kan? Betul. Ya, Tok. Bagi tahu, Tok. Macam mana, Tok, untuk agriculture ni? Okey, pertanian juga adalah perniagaan. Betul tak, Rol? Betul. Jadi di sini pun ada bantuan-bantuan yang saya nak kongsikan yang menarik ada dua, Rol. Ada dua. Satu daripada ILDA. ILDA ni dia ada bantuan maksimum sebanyak RM20,000 lebih kurang, RM20,000 di mana dia bagi grant, Rol. Dia bagi grant untuk bantu anak-anak muda kita untuk buat pertanian. Apa saja in regards to agriculture, insya-Allah mereka boleh bantu dari segi grant. Kemudiannya dia tak bagi duit macam tu je, Rol. Dia bagi sekali dengan ilmu. Dia make sure you ada proper training dan sebagainya supaya success rate itu insya-Allah ada. Ataupun tinggi. Jadi bantuan ini so pergi ke Facebook again, IDO punya Facebook akan ada detail-detail ni, ataupun pergi ke Facebook ILDA untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci. So itu bantuan grant dari segi sektor pertanian untuk ILDA. Lagi satu, Rol, ialah bantuan daripada Jabatan Pertanian. Okey. So diorang pun ada bantuan sebanyak RM20,000 dari segi bantuan peralatan. Jadi pergi jumpa dengan pegawai-pegawai Jabatan Pertanian di daerah masing-masing, tanya diorang macam mana nak dapatkan bantuan. Jadi, Rol, siapa saja yang ada kena-mengena dengan pertanian, contoh, tak semestinya dia kena tanam pisang. Kalau awak orang tengah, Rol, yang beli pisang tersebut lepas tu buat kelipik, awak pun boleh minta bantuan grant tersebut. Janji awak berniaga dalam sektor pertanian, produk pertanian, awak boleh dapat bantuan ni. Jadi, cik, contoh awak nak buat bekas letak kelipik ni, awak letak stiker, awak nak buat program marketing, ini boleh dibuat dengan bantuan grant daripada Jabatan Pertanian tersebut. Yes. Ada cik bantuan. Kira macam onggong pisang pun boleh ke macam mana? Onggong pisang pun boleh. Apa saja yang kena mengena dengan produk pertanian, berhubung kait, boleh dipackagekan dan dibantu, insya-Allah. Ini maklumat yang saya dapat terus daripada pegawai Jabatan Pertanian. Nama dia punya timbalan pengurusi pun nama Hafiz macam saya. Nampak tu, cik. Boleh, orang cik. Orang nampak tu baik dah. InsyaAllah, cik. InsyaAllah, cik.
Nampak cik. Dunia akhirat, Pertanian. dunia akhirat. Dunia akhirat. Pertanian pun kita ada bantuan cik. Walaupun orang tengah pun kita ada bantuan sangat cik. Jadi betul-betul kita kena ambil peluang ini, terutamanya rakyat negeri Johor, anak-anak muda negeri Johor ambil peluang ni. Banyak sangat bantuan-bantuan daripada kerajaan negeri Johor. Kan cik kan? Betul. Yang kalau nak diberitahu pada mungkin yang ada yang baru tengok live kita ni, kepada anda yang mungkin terlepas perkara-perkara yang kita bincangkan pada hari ini, boleh terus ke page IDO. Yup. So IDO Johor boleh pandu anda mana nak pergi bantuan-bantuan yang sepatutnya. Betul tu Ji? Ya. Betul, kita memang membantu mana-mana orang muda yang berminat, kita akan pandukan dia. Jadi jangan risau, jangan buntu. Ya, jangan buntu, kita bantu. Tapi Ji, Tok sekali lagi komen daripada orang rakyat kita hari ni tentang itulah. Nak bantuan ni diharapkan tidak banyak orang kata apa birokrasi kan. Yang penting tu sampai ke rakyat, dia orang kata kat sini. Aku cuma sampai yang kau jangan gelak. Betul. Sebab komen yang kau baca itu memang sentiasa akan ada, dan itulah kadang-kadang rintihan-rintihan dia orang. Jadi betul. Tak ada masalah kot. Diorang minta dipermudahkan tu kan, Haji InsyaAllah. InsyaAllah Haji. Boleh je Okey, kebanyakan agensi memang membantu. Tapi dalam hal ni, kita yang nak meminta, kena komplitkan dengan dokumen dan sebagainya. Timbang yang tu lah Datuk. Itulah tu. Kadang-kadang salah guna kuasa, jangan Rul. Betul. Jadi Balik-balik, adalah nanti takut balik-balik Syarul yang dapat. Mana boleh Rul. Betul lah. Jadi Aceh, kau jangan buat aku macam tu. Jadi itulah dia sebenarnya, gunanya orang kata apa, minta dokumen-dokumen, supporting dokumen, bukan nak menyusahkan. Sebenarnya kita dari segi jabatan yang nak bantu, jadi kita ada orang kata apa, list ataupun dokumen. Ada senarai semak. Senarai semak itu. Senarai semak. Senarai semak. Ada senarai semak yang kita kena ikut. Kena ikut. Takkan kita bagi macam tu je cik. Tak boleh cik. Tapi ini saya nak tambah lah. Ini pasal duit kerajaan. Kita tak boleh sewenang-wenangnya guna tanpa ada kata orang asas yang kukuh. Walaupun dalam hal kita membantu rakyat, beri pada orang yang betul-betul memerlukan. Itu konsep. Dengar cik. Beri pada orang betul-betul. Kenapa dengar cik pula? Layak. Layak tu. Mungkin antara orang yang layak tu. Layak. Pasal saya dokumen lengkap insyaAllah. Tapi Haji Aceh kata ringankanlah sikit kan. Kalau dokumen tu nak minta 5 helai, kuranglah 3 helai, 2 helai. Ini kata rakyat ni. Ya, saya rasa semua jabatan akan membantu dalam hal ni. Amin, insyaAllah. Banyak bantuan yang diberikan sama ada peringkat negeri atau peringkat kerajaan persekutuan. Terima kasih Haji, terima kasih YB. Betul. Macam Rol, dia tambah tekun saja dekat 50,000 orang dia dah tolong Rol. Betul. Dekat Johor hampir 50,000 orang dia dah tolong. 50,000 orang je. Jadi mungkin tak salah saya lah bila berjumpa dengan Encik Syah itu, dia ada cakap dengan saya angka yang besar. Jadi yalah, kadang-kadang bila macam Haji Farizal sebut, kalau dokumen tak cukup dan sebagainya, kalau apa-apa berlaku yang kena pegawai kan, kita nak minimumkan risiko lah. Kesian juga pegawai, sebab pegawai bukan alung, dia nak tolong. Betul lah. Kalau pegawai salah beri pinjaman susah. Betul kan. Nanti kata bagi semara adik-beradik kan. Kawan-kawan Aceh kroni Aceh si Aceh. Rol, dia akan jadi macam mana tau. Dia jangan buntu, kami bantu.
pegawai yang buntu nanti. Okey, baiklah Tok. Kita ada soalan daripada komen dekat Facebook IDO ni Tok. Jadi saya akan bacakan soalannya. Tadi 3 kluster kita dah habis je, macam-macam bantuan. Jadi kalau korang nak tahu lebih lanjut, boleh pergi ke FB IDO dan dekat situ IDO akan pacu ke tempat untuk disalurkan bantuan tu. Ini daripada soalan daripada komen Facebook kita. Saya dengar kerajaan negeri melalui pejabat daerah telah mengagihkan bantuan kepada keluarga dari kalangan B40 yang diberi nama gerobok makanan. Boleh YB Datuk share berapa bajet diperuntukkan dan bagaimana dengan golongan M40 yang sudah downgrade ke golongan B40 dari segi pendapatan tetapi database mereka masih belum update dan kekal sebagai M40. Betul Tok? Ini saya setuju Tok. Macam mana Tok? Banyak-banyak yang dah upgrade kan? Kau tu downgrade. Downgrade. Ya. Pasal gerobok makanan seperti yang saya kongsi pada awal program tadi, Rol, setiap daerah diperuntukkan RM800,000. Dan contoh dekat daerah Keluang, daerah awak, Rol, ada 8 mukim. Setiap mukim ada kompleks penghulu dan di kompleks ataupun balai raya ini akan diletakkan gerobok makanan ataupun gerobok rezeki. So kalau tak ada pampers, tak ada minyak, tak ada beras, tak ada telur dan sebagainya, pergilah ke gerobok makan ini. Cari ketua-ketua kampung, cari ketua tok-tok penghulu di kawasan masing-masing. InsyaAllah mereka akan membantu di situ. Keduanya di setiap PBT pun saya dipahamkan mereka mengadakan program bantuan bakul makanan juga. Memastikan tak ada bangsa Johor, keluarga Johor yang kelaparan. Kita tak nak itu berlaku di Johor. Na'udzubillah. Keduanya, Rol, ialah soalan tadi kedua ialah tentang downgrade daripada M40 ke B40. Ya, ramai yang saya cakap. Saya tahu memang ramai, saya sedar. Itu menjadi satu cabaran untuk kerajaan negeri kerana kita bekerjasama dengan LHDN dan juga agensi-agensi yang lain untuk kita tengok dia punya taraf sama ada dia grade B40 ataupun M40 dan sebagainya. Jadi sebab itu Yang Berhormat Menteri Besar mengambil tindakan untuk membantu penjaja, untuk membantu usahawan-usahawan melalui PJB dan sebagainya untuk kita besarkan the net untuk membantu rakyat negeri Johor. So itu antara gerak kerja yang dibuat oleh kerajaan negeri setakat inilah. Selain daripada update kita punya database. Contoh Rol, selain daripada itu Rol, kita tahu macam bawah portfolio saya pun saya jaga industri pelancongan. Setiap alhamdulillah setiap pemandu pelancong, setiap syarikat pelancongan di negeri Johor mendapat bantuan one off daripada kerajaan negeri. Dah 3 kali kita buat untuk sektor pelancongan. Jadi memang kita cuba sedaya upaya lah. Dulu mungkin mereka M40, sekarang dah masuk B40. Kita sedar itu. Betul Tok. Jadi harap dapat tolong Tok. Sebenarnya macam saya selalu cakap Encik, Tok Haji kan, sebenarnya susah sekarang ini adalah satu perkara yang subjektif, bukannya objektif macam dulu. Yang boleh diukur kesusahan tu daripada rumah yang usang, tiada kenderaan, hanya ada basikal, itu susah dulu. Tetapi yang susah macam ni dah dibantu daripada Majlis Agama, Jabatan Kebajikan Masyarakat dah bantu. Tetapi susah hari ini, walaupun dia ada kenderaan, walaupun ada rumah batu, tapi dia susah. Ini yang orang kata macam tadi downgrade. Dan kita kena database tu kena perbarui ataupun kena refresh balik. Banyak macam ni, termasuk yang ialah Tok pun tahu, Haji pun tahu hari ni gerakan bendera putih hari ni dah banyak dekat taman-taman, kampung-kampung hari ni kan, menandakan diorang susah. Dan berbalik kepada bantuan tadi, saya rasa kepekaan pemimpin setempat ataupun tanggungjawab dia kena lebih lah tu kan. Pemimpin setempat ni masuk YB saja. Ketua kampung, ketua lorong, diorang ni kena buka mata jugalah untuk tengok sekeliling mana yang tengah susah hari ni. Cik Betul.
Saya berikan sedikit maklumat. Sila je. Di tingkat daerah sendiri memang ada pejabat daerah yang mengendalikan berkaitan dengan kebajikan masyarakat. Jadi sekiranya mereka yang menghadapi masalah, pergi ke unit bahagian khidmat masyarakat. Jadi kat situ ada pengulu kanan, ada pengulu mukim yang boleh bersedia membantu siapa juga yang menghadapi masalah. Jadi Betul. jangan kata orang gantung bendera putih. Memanglah bendera putih memang dapat peruntukan, tapi orang keliling lah kena alert. Kan? Tapi kalau kata kesusahan kita orang tak tahu, pergi pejabat daerah. Jadi pejabat daerah akan bantu dalam hal ni. Betul, bukan saja pemimpin kena peka, tetapi rakyat juga kena peka siapakah pemimpin setempat. Diorang pun kena peka hal tu juga Haji kan. Betul kan? Dia kena tahulah siapa dia nak tuju. Betul. Macam Aceh, kenal je siapa ketua kampung? Saya kenal. Saya cukup kenal dan alhamdulillah ketua kampung sebelah, jiran sebelah punya ketua kampung pun saya kenal lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Inilah peka kan. Peka dan prihatin Aceh. Okey, baik Tok, kita ada soalan yang last ni daripada yang komen juga ni Cuk. Dia cakap kerajaan negeri Johor memperuntukkan bantuan 500 pada mana-mana yang layak. Mana-mana yang layak. Boleh tak bagi tahu update terkini tu? Mana-mana yang layak? Mana-mana yang layak? Yang seperti yang saya sebut tadi, Ron. Ya. Yang di bawah IKC, yang penjaja dan sebagainya. Ini mereka yang layak. Contoh di bawah senarai IKC saja, hampir 7,000 orang bangsa Johor yang dibantu. So, dan ini bukan kali pertama. Ini dah masuk kali kedua tak salah saya, di mana bantuan one off diberikan. Jadi mereka yang layak memang dibantu melalui senarai IKC, melalui LHDN dan sebagainya. So seperti yang Tuan Haji sebut tadi, kalau ada kemusykilan antara platform selain daripada IDO ialah tanya dengan ketua-ketua kampung, tanya dengan pegawai-pegawai daerah. InsyaAllah mereka dapat membantu sebab segala maklumat ini ada juga di tangan mereka tu. Sebab mesyuarat koordinasi antara pegawai-pegawai kewangan negeri dibuat dengan pegawai-pegawai daerah. Dan ketua-ketua kampung dan sebagainya, mereka duduk di bawah pejabat pegawai daerah. Betul Tuan Haji Farizal? Strukturnya begitu kan? So memang kita ada good communication channels untuk berkomunikasi antara mereka. Yalah, dia setiap bulan memang kita adakan mesyuarat penyelarasan untuk bantuan ni. Jadi siapa yang layak tu akan diambil rekodnya, disimpan di pejabat daerah. Jadi RM500 ni adalah bantuan kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Kadang-kadang kita kata kita memerlukan, tapi penilaian di peringkat daerah belum tentu lagi. Tapi dalam keadaan pandemik sekarang ni, semua orang berkata dia layak. Yang itu yang ditimbul masalah. Sebab peruntukannya hanya sebahagian kecil, yang ramai yang terjejas. Jadi jumlah yang betul-betul kita akan di peringkat daerah akan memperhalusinya. Ya, itu jadi banyak saluran hari ni. Cuma kita je kena ambil tahu kan, ambil tahu dan peduli tentang apa yang berlaku hari ni. Kita kena tolong diri kita. Kalau kita rasa kita hari ni dalam kesempitan, banyak channel ataupun tempat-tempat yang kita boleh minta bantuan je. Ya, itu dari sudut bantuan. Dari sudut-sudut perniagaan juga saya sangat tertarik tadi dengan peluang-peluang dan peruntukan-peruntukan dengan bantuan-bantuan, orang pinjaman-pinjaman yang memang saya rasa ianya sangat membantu rakyat Johor lah. Kalau siapa yang mulakan perniagaan, dah ada perniagaan yang hampir-hampir terkesan, bolehlah pergi ke page IDO untuk mereka bawa anda dan pandu anda pergi dapatkan peruntukan dan bantuan yang
di tempat-tempat sepatutnya. Yap. Alhamdulillah. Cik, Okey, kita pun dah sebelum kita sampai ke penghujung ni, inilah kita ada BOEK, Bengkel Online Keusahawanan Johor. Yang ini peluang. Ini peluang pada mereka-mereka yang ada perniagaan dan sebagainya untuk memperluaskan lagi perniagaan mereka. Ada konsep secara maya. Sekarang ni orang tak berniaga secara fizikal. Dia kirim pada apa ni yang menghantar barang boleh sampai kepada customer. Itu dia. Itu dia program yang baik daripada IDO, Cik. Kena ambil peluang, Cik. Hari Sabtu ni bersama Tuan Najib Asadok 17 bulan 8.30 pagi melalui Zoom online saja, Cik. Kalau Najib Asadok RM5,000, tetapi untuk anda semua kita nak bantu hari Sabtu ni RM10 je, Cik. Betul. Program BOEK boy. Kalau barangku boy, aku mantul. Itu bagi yang katakan yang nak berniaga, nak tambah marketing apa semua. Katalah kau orang memang dah tak pandai sangat berniaga, tapi kau ada semangat untuk bekerja. Kau boleh pergi ke program SMI tu, jadi perintis, boleh jadi orang kata di oil and gas punya pekerja di sana, dan gajinya sangat-sangat pada saya memadai dan agak lumayan juga. Baik, Cik. Maksudnya kau take note, Cik, apa yang kita cakap dalam hari ni. Terbaik, Cik. Terbaik. Terima kasih. Kita dah sampai ke penghujungnya, Datuk dan juga Haji. 1 jam lebih kita dah bersiaran secara langsung di Facebook Live. Alhamdulillah ramai hari ni yang tinggalkan komen, dan Alhamdulillah yang menonton hari ni, tetapi masa mencuburi kita. Jadi kepada Haji, kita bagi kepada Haji dululah, pengarah Institut Dato' On Negeri Johor. Jika ada sepatah dua kata sebelum kita melabuhkan tirai program pada malam ini, silakan Haji. Okey, sekiranya ada yang berminat boleh WhatsApp 019 2662 567. Saya ulangi 019 2662 567. Boleh WhatsApp tanya kita apa juga masalah. Nak pandukan ke mana, kita tolong bawakan. Ke mana yang boleh bantu, kita akan salurkan. Jangan risau, jangan bimbang. InsyaAllah. Jangan buntu, kita bantu, Cik. Kita bantu. Okey, yang terakhir pula last word daripada pengurusi Jawatankuasa Pelancongan Belia dan Sukan Negeri Johor, Dato' On Hafiz bin Ghazi. Silakan untuk sebelum kita melabuhkan tirai untuk give the last word. Sekejap sejam setengah rasa macam. Dah sejam lebih dah, Tok. Rasa macam baru 10 minit kita sembang-sembang dengan Aceh dengan Syarul ni. Niat untuk membantu, bila niat tu baik tu, rasa masa tu sekejap ke tu? Ini kena fikir tu, malam hari. Jadi kalau minum kopi kita panjang lagi cerita. Panjang. Silakan Dok. Okey, jadi apa saya bagi pihak kerajaan negeri mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua anak-anak muda yang ada di luar sana yang sudi mendengar sepatah dua perkongsian daripada Haji Farizal dan saya. Dan saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Aceh dan juga Syarul yang sudi menjadi host kita pada malam ini. Dan kalau ada tersilap dari segi kata-kata saya memohon maaf, menyusun 10 jari. Dan itulah seperti yang saya kongsikan tadi, sebenarnya banyak Aceh, bantuan-bantuan yang boleh disalurkan kepada anak-anak muda kita. Cuma mungkin ramai yang tak tahu apa bantuan yang ada di luar sana. Jadi sebab itu Institut Dato' On tampil ke hadapan untuk memainkan peranan menyalurkan maklumat ini terus kepada anak-anak muda, menjadi perantara agensi-agensi dengan rakyat, khususnya untuk anak-anak muda, insya-Allah. Sekali lagi terima kasih Rol, terima kasih Aceh, terima kasih Tuan Haji Farizal kerana sudi mengadakan program pada malam ini. Allah, hai Cik, daripada Aceh pula last. Baik, saya tak ada apa. Terima kasih.
Saya rasa program-program macam ni ataupun rancangan-rancangan macam ni perlu diteruskan untuk semua rakyat supaya tahu dan mana mereka nak tuju. Itu saja yang perlu saya sampaikan pada hari ini dan insyaAllah saya rasa mungkin kita boleh buat lagi benda ni. InsyaAllah. Jadi itu dia tadi program kita pada malam ini, Suara Anak Muda Johor. Jangan buntu, kami bantu. Dan saya dan juga Aceh sebagai host memohon apa maaf kalau ada sepanjang kita berbual ini tergurus perasaan anda semua. Dan juga bagi pihak Aceh dan juga Datuk, terima kasih kerana menjemput kami sebagai host. Dan kalau ada sambungan tu boleh jemput kami lagi ya Cik Kita free. InsyaAllah boleh sambungkan. Kita tak apalah, kita live sesama kita dulu tak apa. Nanti tiba-tiba mana dia orang nak masuk ke. InsyaAllah. Jemput tetamu-tetamu yang lain-lain lagi. InsyaAllah. Baik. Terima kasih kepada pendengar siaran kita. Ya, semoga lisan yang kita tuturkan malam ini memberi manfaat kepada anda semua yang mendengar, yang tengah down hari ini. Jangan lemah semangat, jangan rasa putus asa kerana kami ada di sini untuk membantu anda, terutama Kerajaan Negeri Johor, Datuk Nafiz dan juga IDO Haji Farizal sedia membantu mendukung anda supaya terus lebih tinggi dan berjaya. InsyaAllah. Amin. Amin insyaAllah. Amin. Okey. Terima kasih Aceh, terima kasih Datuk, terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Anak Muda Johor.